pemahaman balik. Okey, sekarang kita akan sambung lagi minggu lepas punya. Sama juga tajuk dia, paparan dan reka bentuk screen. Okey, sebelum ni tuan kita tengok yang pertama, kena pasti keperluan interaksi. Ini sudah kita tengok. Okey, kita tengok yang kedua, ketiga, keempat. Okey, ini ringkas sajalah, tidak banyak. Okey, pertama kita sudah kena pasti keperluan. Kedua, kita reka bentuk. Bangunkan reka bentuk alternatif. Lepas itu kita buat prototype. Okey, lepas itu kita buat penilaian. Okey. Kita tengok reka bentuk alternatif. Apa cadangan-cadangan reka bentuk kita itu maksudnya alternatif. Okey, maksudnya selepas kita memperolehi hasil daripada kaedah yang digunakan untuk mewujudkan keperluan kan. Pereka bentuk di sini maksudnya orang yang design, designer. Pereka bentuk designer. Okey, dia perlu fikirkan beberapa alternatif lah. Alternatif di sini maksudnya beberapa contoh-contoh. Maksudnya macam tu lah. Atau bentuk-bentuk yang dirasakan sesuai untuk mengatasi masalah dihadapi. Okey. Ada beberapa kaedah, cara-cara untuk kita selesai, bukan hanya satu. Maksudnya ada cara satu, cara dua, cara tiga. Itu maksudnya alternatif lah. Itu maksudnya cadangan beberapa idea, okay, yang berbeza. Dan okay, walaupun berbeza, tapi dia masih masih ikut keperluan yang kita kena pastilah pada langkah pertama tadi ya. Langkah pertama ini hanya idea saja. Okay, idea satu, idea dua. Okay, sebab kita nak bangunkan sesuatu, kita perlu banyak idea. Okay, plan A, plan B, plan C macam tu. Itu maksudnya alternatif. Okay, macam mana kita nak jana alternatif kita tu. Okay, penjanaan alternatif. Okay, dia boleh datang daripada pemerhatian kita ke atas reka bentuk lain lah. Okay, produk lain macam mana buat. Okay, ataupun dari reka bentuk yang sama, ataupun daripada proses inspirasi kreatif ubah suaikan dari idea kita tu. Okay, banyak cara lah. Okay, pergi survey yang sudah ada, ataupun daripada inspirasi ataupun kreativiti kita. Okay, ubah suai kita. Okay, so sumber-sumber macam ni dia sangat dekat dengan produk yang baru lah. Okay, seperti produk sains, okay, versi terdahulu contohnya kan banyak. Okay, contohnya game, ada versi 1, versi 2 kan. Itu alternatif lah. Atau sudah diubah suaikan dia. Okay, Dota 1, Dota 2 macam tu lah. Itu alternatif dia lah. Okey, pada fasa ni penggunaan papan cerita amat diperlukan. Ini tingkatan 2 sudah belajar. Tingkatan 1 papan cerita SK kamu belajar ni. Okey, rakaran beberapa produk alternatif, contohnya hasilkan handphone. Okey, kamu nak hasilkan satu handphone, contohnya jenama A. Okey, model 1. Okay, sebelum kamu hasilkan handphone kamu mesti ada banyak design lah. Okay, so tengok mana satu yang paling sesuai. Okay, so fasa di sini dia ada dua komponen. Reka bentuk konsep dan satu lagi fisika maksudnya boleh kamu pegang sudah handphone itu. Dan sebenarnya ini hanya konsep. Idea saja. Okey, reka bentuk konsep ini dia menghasilkan model. Okey, so dia nak terangkan apa yang boleh dilakukan oleh produk serta gambaran lah. Okay, idea-idea saja. Okey, so kalau fisika macam mana? Dia mesti ada butiran sangat detail lah berkaitan dengan produk.
dia ada warna, sudah ada audio, image ya. Tadi hanya apa yang perlu dilakukan, tapi di sini sudah keluarlah warna-warna dia, audio dia, image dia, icon dia, menu dia. So setiap aspek yang yang kamu design itu antara muka interface GUI kamu perlu diambil kira. Yang ketiga, membina prototype interaksi. Apa maksud ini? Prototype interaksi di sini maksudnya gambaran awal produk. Yang ingin kamu bangunkan tadi. Contoh yang paling senang ialah kamu handphone, keluarkan handphone. Kalau nak prototype kamu mungkin akan design satu handphone lah. Hampir serupa dengan yang kamu punya tu. Kamu coba guna dulu. Kalau dia semua semua bagus, baru kamu hantar ke kilang buat yang sebenar. Sebelum kamu hantar ke kilang untuk produk, kamu mesti itu dipanggil sebagai prototype. Prototype. Kamu maksudnya bagi peluang kepada pengguna lah, guna sebelum itu, sebelum kamu jual. Minta user, kawan kamu kan, siapa-siapa kan, kilang-kilang di serikat, di tempat kamu kerja, bagi mereka guna dulu sebelum kamu jual. Hantar ke kedai, hantar ke kilang untuk hasilkan yang banyak-banyak. Contohnya kereta. Kereta biasanya ada, keluarkan prototype. Handphone pun ada lah. Sebelum mereka pasarkan, mereka mesti ada design, dan lepas tu bagi kepada pengguna, mereka ada pengguna di tertentu untuk menggunakan kereta mereka tu. So biasanya dia selaras lah, selari dengan keperluan pengguna yang ditetapkan tadi dah, selepas kamu membuat hasil analisis. So kamu perlu kaji lah apa keperluan pengguna nanti. So untuk bangunkan prototype ni tak semestinya perlu menggunakan perisian. Mungkin kamu boleh guna cara lain lah. Berbagai teknik. Tak semestinya menggunakan perisian hardware kan, komputer kan, boleh banyak cara lah. Interaksi. Dia boleh gunakan kertas pula. Prototype boleh diletakkan di atas kertas. Ini satu cara lah. Ini paling senang, paling murah. Dan lebih cepat. Jimatkan cost. Yang keempat, yang terakhir, membuat penilaian. So setiap produk kita buat mesti ada penilaian. Tak ada penilaian, kita tak dapatlah mengukur tahap mana pengguna nak gunakan produk kita. Dia menentukan kebolehgunaan dan penerimaan produk. Menentukan kebolehgunaan dan penerimaan produk. Selepas kamu tanya mereka lah, puas hati tak? Mereka boleh puas, bagus. So di situlah kebolehgunaan ada penerimaan produk. So dia boleh dinilai dari segi berbagai kriteria. Seperti bilangan kesilapan. Berapa kesilap. Macam kamu tengoklah dia berapa kali dia buat error di situ. Lepas tu dia gunakan produk kamu tu. Berapa kali dia bernilai dan tidak produk tersebut bersepadan atau tidak produk itu dengan keperluan dia. So menarik atau tidaklah produk itu. So dia perlukan siapa? Perlukan pengguna melibatkan maksimum. Maksudnya jangan hanya dia tengok dia mesti guna. Itu maksudnya maksimum lah. Ini ialah hasilnya akan diberi maklum balas
Oke, maksudnya kamu perlu kumpulkan semua maklumat sini lah daripada penilaian kamu itu tadi. Oke, itu sahaja paparan skrin kita. Oke, perlu ada 4 tadi produk kita tadi, aspek tadi ya. Oke, apa 4 tadi? Ini dia. Kena pasti keperluan. Kedua, bangunkan reka bentuk alternatif. Ketiga, bina prototype. Keempat, membuat penilaian. Oke, itu sahaja. Sekian, terima kasih.